Okey, Assalamualaikum dan salam Ramadan dan salam nuzul Al-Quran. Okey, terima kasih Buku Nilam, Join, Zamir, terima kasih. Okay, saya harap suara saya clear ya. Okey, Assalamualaikum yang baru masuk. Terima kasih join live tengah hari ni. Okey, bersama dengan Nadia lagi untuk sesi perkongsian buku menarik terbitan PTS sempena Ramadan ni. Dan hari ni Nadia nak kongsikan part kedua daripada buku Hijrah Muslimah Milenial tulisan Ririn Rahayu dan Nani Latifah. So kalau anda terlepas, Nadia ada kongsikan bahagian pertama semalam dan boleh tengok siaran ulangan di IG buku PTS. Okey? Okey. So untuk buku Hijrah Muslimah Milenial ni, ini adalah salah satu buku daripada set 100% Muslimah terbitan PTS lah. Semua sekali ada 4 buah buku. So Nadia baru bincangkan buku keduanya. Dan kalau anda berminat boleh dapatkan di kedai borong PTS ataupun IG link buku PTS ni. Okay? Berharga RM35. Okay. So saya nak sambung balik part semalam. Okay. Untuk pengetahuan anda, dalam buku ni tulisannya memang santai sahaja. Terdiri daripada motivasi, muhasabah diri dan peringatan lah untuk bagaimana kita nak menjadi muslimah, milenial, hijrah dalam suasana milenial sekarang ni. Macam tu. Okay, dan dalam buku ni terdapat 7 bahagian kesemuanya. 7 aspek. Macam mana ke arah muslimah milenial. Okey, saya baca isi kandungannya adalah pertama muslimah dan Rabnya, kedua muslimah dan prestasinya, muslimah dan cinta, muslimah dan media sosial, muslimah dan pergaulan zaman kini, muslimah dan alam sekeliling, dan muslimah dan produktiviti. Hai, terima kasih yang join. Farid Izwan, Hasniza. Okay, terima kasih join live hari ni. Okay, jadi saya nak sambung semula lah untuk bab yang ketiga daripada buku ni. Yang bertajuk Muslimah dan Cinta. Topik yang sangat menarik dalam ni. Okay. Dalam ni banyak kongsikanlah tips-tips yang praktikal. Okay, berkaitan dengan sesuatu tajuk tu. Dan ada satu part ni di bahagian awal tajuk ni Muslimah dan Cinta ni menerangkan cinta nombor 1. Okay, cinta nombor 1 adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum orang lain, dan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka orang itu dapat merasakan manisnya iman, iaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Jika mencintai orang lain, tidaklah dia mencintai melainkan kerana Allah, dan jika seseorang membenci untuk kembali kepada kekafiran selepas diselamatkan oleh Allah daripada kekafiran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Okay, terima kasih yang baru join. So itulah tajuknya. Yang pertama, Muslimah dan Cinta ni. Cinta nombor 1 adalah kepada Allah. Yang mana dalam hadis diri kata manisnya iman tu adalah bila kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Dan jika mencintai orang lain, tidaklah dia mencintai melainkan kerana Allah. Macam tu. Okay. Okay. So banyaklah contoh-contoh yang diberikan dalam ni kan, bukti kecintaan mereka kepada Allah melebihi segala-galanya, seperti Siti Asia, Siti Masyita. Itulah antara contohnya. Dan juga contoh seperti Qarun pada zaman Nabi Musa, betapa dia cintakan hartanya, membuatkan dia terleka dan menduakan Allah. So besarlah azabnya kan, macam kita tahu cerita Qarun tu kan.
By the way, terima kasih yang baru masuk, dan kalau anda ada soalan ataupun nak share something, boleh je tulis di ruangan komen, saya akan bacakan, okay? So, dekat sini ada digariskan beberapa tips ataupun panduan, beberapa amalan yang boleh kita lakukan agar cinta kita kepada Allah semakin dalam. So, macam mana kita nak pupuk rasa cinta kepada Allah ni? Okay, saya kongsikan beberapa amalan dekat sini. Pertama adalah menunaikan solat fardu. Solat fardu memang kewajipan lah. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dalam solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi solat ni adalah tiang agama. So kita memang kena tunaikan solat dalam apa jua keadaan. Dan bila mengerjakan solat ni dapat memautkan hati kita kepada Allah dan semakin cinta serta rindu untuk bertemu dengannya. Malah juga akan menjadi benteng buat kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. So dalam usaha nak mencintai Allah, perlulah kita perkasakan dulu solat fardu kita. Okay? Yang kedua adalah memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan zikir di waktu pagi, malam ataupun siang akan membuatkan kita sentiasa teringatkan Allah. Okay, saat kita mengingat Allah, maka cinta kita akan semakin subur. Dan dalam hadis yang direkodkan oleh Bukhari, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku, dan aku selalu menyertai dia di mana dia ingat kepadaku. Demi Allah, sungguh Allah lebih senang menerima taubat hambanya dari seorang yang mendapat kembali barangnya yang hilang. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan bila dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berjalan cepat. Nak menunjukkan betapa kalau kita usaha untuk dekatkan diri kepada Allah, Allah akan lagi banyak mendekati kita. Okay. Seterusnya, membaca Al-Quran dan maknanya. Salah satu cara untuk mengingati Allah adalah dengan membaca Al-Quran dan juga mentadabur maknanya. Bila kita faham maksud, ia akan lebih dekat dengan jiwa kita. Dan dalam Al-Quran sendiri kita temukan banyak kisah-kisah, sejarah yang boleh kita jadikan tauladan. Dan sebenarnya bulan Ramadan ni sangat baguslah untuk kita tadabbur Al-Quran. Dan kalau macam tak tahu macam mana nak mula, boleh tengok YouTube ke ataupun follow orang-orang page-page yang ada buat tadabbur Quran ni. Hai Mira, lama tak nampak Mira. Assalamualaikum Mira, terima kasih join. Dia tengah kongsi tentang buku Hijrah Muslimah Milenial. Okay. So, tu tips yang ketiga tadi adalah membaca Al-Quran. Dan hadis yang direkodkan oleh Muslim, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan susah membacanya, maka baginya 2 pahala. Maksudnya kat sini kalau kita ni struggle pun, masih dicatatkan pahala untuk kita. Dan seterusnya yang keempat, memahami 99 nama Allah. Okay. Hai, Assalamualaikum Kamalia. Terima kasih join. John Haikal, terima kasih join. Okay, so saya kongsikan antara tips macam mana nak memperdalam cinta kepada Allah. Tips yang keempat iaitu memahami 99 nama Allah. Okay, macam kita tahu Allah memiliki nama-nama indah yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Jika kita ingin lebih mencintai dan dekat dengan Allah, sudah tentu harus kita lebih memahami makna dan keutamaan yang ada pada nama-nama ni. Jadi kita usahalah untuk belajar nama-nama Allah ni. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 180 dikatakan, dan Allah memiliki Asma'ul Husna
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang yang menyalahertikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita cubalah usaha untuk menghayati 99 nama Allah. Dan tips yang terakhir, tips kelima adalah menahan hawa nafsu. Okey, dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka sungguh syurgalah tempat tinggalnya. Jadi sebagai muslimah, nafsu ni menghanyutkan dan melalaikan kita daripada mencintai Allah. So kalau kita tak pelihara dengan baik, benda tu akan merosakkan diri kita. Dan dia juga musuh terbesar kita. So kenalah usaha untuk lawan. Dan bulan Ramadan ni adalah bulan terbaik untuk kita latih diri kita. So itu antara 5 tips yang dikongsikan bagaimana menambah rasa cinta kepada Allah. Okay, saya recap balik. Pertama adalah menunaikan solat fardu. Kedua, memperbanyakkan zikir. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, memahami 99 nama Allah. Dan yang kelima, menahan hawa nafsu. Okay, terima kasih yang baru join. Saya masih kongsikan buku Hijrah Muslimah Milenial. Okay. Dan seterusnya, saya nak kongsikan cinta nombor 2. Yang pertama tadi, cinta kepada Allah. Dan cinta yang nombor 2 adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan baginda adalah cinta kedua yang selayaknya kita cintalah. Okey. Dan Rasulullah ni adalah kekasih Allah yang merupakan sebaik-baik umat. Dan Allah dah jaga baginda daripada segala dosa semenjak dari kelahirannya. Tentulah mesti kita ingatkan peristiwa Nabi Muhammad dibelah dadanya waktu ketika penjagaan Halimatus Sa'diyah, yang mana malaikat turun untuk membelah dada Nabi. Jadi perlulah kita mencintai Rasulullah SAW. Itu cinta nombor 2 kita. Dan kenapa kita perlu cinta kepada Nabi? Terdapat beberapa kelebihan dan keutamaan dalam mencintai Rasulullah. Yang pertama, mengecapi kemanisan iman. Macam saya sebutkan tadi, perkara yang orang tu lakukan dapat merasai manisnya iman adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Okey. Yang kedua, mendapat kesempurnaan iman. Daripada hadis yang direkodkan oleh Bukhari, diriwayatkan dari Anas berkata, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan manusia seutuhnya. Jadi iman ni adalah yakin, percaya dalam hati. Dan sebab tu kita minta agar dikukuhkan iman dalam hati kita. Dan salah satu cara untuk menguatkan iman adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Dan cinta kepada Nabi juga akan membawa kita dekat kepada Allah. Okey, terima kasih Elriza Akilah yang baru join. Okay, Nadia kongsikan tentang hijrah muslimah milenial. Okey. Yang ketiga, iaitu keutamaan mencintai Nabi adalah mendapat syafaatnya di hari akhirat. Okey. Saat dibangkitkan kelak, kita akan berada dalam satu barisan bersama-sama orang yang dicintai. So, kalau kita mencintai Nabi, bukankah kita dapat berada di barisan yang sama dengan baginda? Jadi, banyakkanlah selawat kepada baginda. Tambahan lagi di bulan Ramadan ni, banyakkan berzikir dan banyakkan berselawat. Kalau kita mencintai Rasulullah, bukankah kita berpeluang untuk mendapat syafaat baginda? So semoga kita termasuklah orang-orang yang akan mendapat syafaat baginda nanti. Okay. Dan ini yang disenaraikan dalam buku ni adalah sebahagian cara lah macam mana kita nak tambah kecintaan kepada Nabi.
Dan dekat sini ada dikongsikan lagi tiga langkah untuk agar rasa cinta terhadap Nabi ni kekal segar. Yang pertama macam saya cakap tadi, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Kerana membaca selawat ni adalah cara menumbuhkan cinta dan kasih terhadap Nabi. Sebab bila kita sebut-sebut nama orang tu, mestilah bertambah rasa cinta kan. Asyik sebut-sebut nama dia kan. Selawat juga adalah zikir yang menenangkan hati dan mempunyai banyak manfaat. Antaranya Allah melipat gandakan pahala dan menggugurkan dosa yang telah kita lakukan tatkala membaca selawat. Okay. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca selawat kepadaku sekali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali selawat dan menggugurkan 10 dosanya serta mengangkat darjat untuknya. Nampak tak? Betapa dengan berselawat sahaja banyak sangat-sangat manfaat dia. Dan ini adalah hadis yang direkodkan oleh Bukhari. Okay, terima kasih Nana, Diana, Ashkun yang baru join. Okay, Nadia tengah kongsikan cara nak memastikan kesegaran cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang pertama tadi adalah memperbanyakkan selawat kepada baginda, yang mana bila kita selawat 1 kali, Allah akan balas 10 kali selawat, gugurkan 10 dosa kita dan angkat darjat. Nampak tak betapa besarnya keutamaan selawat kepada Nabi. Okey, yang kedua adalah mencontohi sikap dan akhlak Rasulullah SAW. Okey, ni pastinya lah mengikut sunnah Nabi. Dan daripada surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan yang banyak mengingat Allah. Nampak tak dekat sini dinyatakan kita sebagai muslimah hijrah, muslimah milenial ni sepatutnya kita mencontohi teladan Nabi, walaupun baginda adalah seorang lelaki tetapi tidak menghalang kita untuk mencontohi peribadi baginda. Dalam banyaklah perkara-perkara sunnah yang Nabi amalkan, makan, minum, bersenda gurau, berhubungan dengan orang lain, komunikasi, kepimpinan, segala aspek yang boleh kita contohi. Dan saya ada kongsikan banyak tentang sunnah Nabi dalam buku yang minggu lepas saya share tu kan. Buku ni. 1000 tips menjadi muslimah bahagia. Dalam ni banyak, ada 200 hadis Nabi dan kaedah praktikal macam mana kita nak follow lah sunnah Nabi daripada buku ni. Yang saya share hari tu boleh tengok di IGTV buku PTS kalau terlepas. Okay, terima kasih Cik Effendi, Muhammad Syafiq yang baru join. Okay, saya sambung semula. Yang ketiga adalah membaca dan mengambil hikmah dari kisah sejarah. Okay, macam biasalah kita tahu membaca tu penting. Kalau kita tak baca dan tak tahu riwayat kisah hidup Nabi, macam mana kita nak cinta kepada baginda kan? Dan macam sekarang, my current read adalah buku Muhammad juga, buku sirah Nabi berdasarkan riwayat terawal. Dan ya, buku tu memang menariklah untuk faham tentang riwayat hidup baginda. Jadi nak cinta Nabi kenalah banyak membaca dan memahami riwayat hidup baginda. So ada banyak buku-buku kat luar sana berkaitan dengan sirah Nabi, bolehlah dapatkan. Sebab banyak teladan yang boleh kita dapat daripada kehidupan baginda sendiri. So itulah 3 cara untuk memastikan kesegaran cinta kita kepada Nabi. Pertama, selawat, mencontohi sikap dan akhlak baginda, dan ketiga, mengambil hikmah daripada kisah sejarah Nabi. Okey. So itu adalah cinta yang kedua. Okey. Seterusnya saya nak masuk yang ketiga. Cinta yang ketiga adalah cinta untuk cita-cita. Yang ni macam tak pernah dengar sangat kan? Kita kena cinta kepada kita punya dream. Kita punya impian dulu. Itu yang ketiga. Kenapa kita kena cinta kepada cita-cita? Sebenarnya perasaan suka dan cinta mempunyai banyak tenaga positif.
yang membuatkan kita teguh dalam meraih apa yang dicintai. So maksudnya kat sini cinta kepada cita-cita, maksudnya kita akan ada semangat yang jitulah untuk mencapai apa yang kita nak. Contoh apa, cita-cita nak jadi penulis buku ke apa kan. So perlulah belajar cara-cara menulis, ikut bengkel. So bila kita cintakan something ataupun kerjaya yang kita inginkan, kita akan usaha untuk mendapatkannya. So ini adalah cinta yang ketiga yang patut kita ada selepas Allah dan Rasulullah. Dan kekuatan cinta ni membuatkan kita bersemangat untuk berusaha dan tak mudah menyerah. Okey, lagi apa lagi yang menarik dalam buku ni? Dikongsikan macam mana kita nak menyalakan api cinta kepada cita-cita kita. Okey? Okey, saya kongsikan dalam ni. Pertama, mempunyai niat yang kuat. So, apa-apa saja kena niat dulu yang penting kan. So kalau niat kita kuat, kita nak capai benda tu, kita akan usaha, betul tak? Usaha sungguh-sungguh nak capai benda tu. Dan yang kedua, mencintai proses. Dan macam kita tahu, nak dapat something, nak capai cita-cita, impian kita bukanlah sekelip mata, dan kita terpaksa melalui proses yang kadang-kadang tak best, proses yang susah, tapi proses itulah yang membentuk diri kita. Sebab dalam proses tu kita akan ada jatuh bangun, gagal. So macam mana kita bangkit dan sabar untuk terus capai impian tu. Dan yang ketiga adalah sabar. Nak capai impian tu kena sabarlah, sebab bukannya benda tu dapat sekelip mata. Sabar menunggu, sabar dalam proses nak capai cita-cita tu, sabar bila gagal, dan tetap usaha. Yang keempat adalah gigih dan tidak mudah menyerah. Bagi mencapai kejayaan tu, kita kenalah miliki sikap gigih dan tak mudah menyerah. Maksudnya kita semangatlah. Jangan nak berputus asa di tengah jalan. Dan dalam surah Yusuf ayat 87 dinyatakan, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jadi jangan give up untuk capai cita-cita anda. Yang kelima adalah doa dan tawakal. So kalau kita usaha saja tanpa pergantungan kepada Allah, sia-sia, sebab Allah yang menentukan segala-galanya. Walaupun kita usaha semua tapi tak ada gantung harap pada Allah, kita takut tak berkat apa yang kita buat. Dan doa dan tawakal ni konsepnya janganlah doa tawakal je tak buat kerja pula kan. So kita tahulah benda tu kan. So kepada yang baru masuk, terima kasih. Saya masih kongsikan tips daripada buku Hijrah Muslimah Millennial, yang mana tajuk cinta kita yang ketiga adalah kepada impian kita. Dan saya kongsikan tadi beberapa cara lah untuk kita berusaha mencapai impian kita dengan menanam rasa cinta kepada perkara tersebut. Okey, bila saya nak sambung seterusnya, untuk tajuk seterusnya iaitu Muslimah dan media sosial. Kenalah dengan tajuknya kan, Muslimah Millennial kan. So media sosial ni kita tak dapat lari. So dalam ni juga ada disediakan panduan dan tips macam mana nak mengurus media sosial. Okay, so jom saya sharekan. Terima kasih yang baru join. Diarina, sahabat Inur. Terima kasih. Okay, saya nak sharekan tips dalam ni macam mana sebagai seorang Muslimah kita dapat menggunakan media sosial untuk perkara yang baik. Okay, pertama adalah personal branding. Kalau anda biasa dengan dunia bisnes ke, mungkin anda pernah dengar perkataan ini. Personal branding adalah perkara yang bijaklah dalam menggunakan social media, yang mana kita memperkenalkan diri atau jenama
atau perniagaan kita di platform sosial lah. Personal branding ni maksudnya kita improve diri kita, kualiti yang kita nak sampaikan tu. Itulah personal branding. So itu antara antara macam mana kita nak manfaatkan media sosial kita untuk perkara yang baik. Contohnya kan, anda seorang peniaga di media sosial, so perlulah kuatkan dulu personal branding biar orang kenal. Make sure foundation tu kukuh. Maksudnya diri kita sendiri ni buat benda-benda yang baik, kongsi benda-benda yang baik, tak terlibat dengan gosip-gosip. So itulah yang pertama. Yang kedua adalah business online. So antara tips menggunakan social media yang baik adalah buat business online. Maksudnya buat business, kita ada tujuan lah, bukan sekadar nak main-main je kan di laman sosial. Yang ketiga, menjadi book reviewer. Ni dikongsikan dalam ni. Menjadi book reviewer. Review buku. Anda baca buku dan anda kongsikan kepada orang lain. Itu pun memberi manfaat kepada orang lain, dan di samping mengajak lebih ramai orang untuk membaca. Dan juga dapat share ilmu kepada orang lain. Seterusnya adalah blogger. Blogger ni antara yang popular juga dulu, yang mana banyaklah benda boleh tuliskan dalam blog. Kisah-kisah melancong, tips-tips apa-apa kan. Sama juga dengan jadi YouTuber kan. YouTuber untuk benda-benda yang baik lah. Yang sesuai dengan minat kita. So itulah antara cara bagaimana kita nak jadikan media sosial kita tempat yang bermanfaat. Okay. Seterusnya, saya nak share yang sebagai muslimah milenial, kita kena up to date sentiasa, sebab jangan sampai kita ni ketinggalan zaman, sebab memang dunia sekarang pun memang laju. So tak nak kita ni sebagai muslimah yang terkebelakang. Jadi antara tips yang dikongsikan adalah dengan banyak membaca buku. So kita memang tahu dah faedah membaca buku ni memang sangat-sangat banyak. So bacalah buku, belilah buku-buku pilihan anda yang anda minat, genre yang anda minat. Salah satunya beli dari kedai buku PTS. Okay, banyak selection buku yang menarik. Dan yang kedua adalah rajin belajar. So kalau nak up to date dengan sesuatu perkara, skill, kenalah rajin belajar dan improve diri. Dan yang ketiga adalah kenal potensi diri. Kenal kekuatan kita, apa kelebihan kita, supaya kita dapat manfaatkannya, dan boleh gunakan bakat tu untuk majukan diri kita. Okay, seterusnya yang keempat adalah meluaskan jaringan persahabatan. So sangat penting connection dengan orang lain, sebab pentinglah, sebab kita boleh belajar daripada dia benda baru. Banyak sangat manfaat bila kita luaskan networking. Yang kelima, bijak manfaatkan teknologi dan internet. So jadikan media sosial, internet dan teknologi anda tu berguna. Okay, manfaatkan semuanya untuk kebaikan. Walaupun banyak cabaran kan, ada banyak benda-benda yang lara tu, tapi kita cuba untuk aplikasikan teknologi dan internet tu ke arah kebaikan, dengan sharing ilmu ke, buat benda-benda yang berfaedah. So itulah antara tips macam mana tak nak ketinggalan dalam media sosial. Dan saya akan sambung kongsi antara lain yang menarik dalam buku ni esok untuk part ketiga. Dan kalau anda terlepas, boleh saksikan siaran ulangan di IGTV Buku BTS. Dan kalau anda berminat nak dapatkan, hanya RM35 sahaja. Hijrah Muslimah Milenial. Dan buku ni datang dalam satu set 100% Muslimah. Ada 4 buku kesemuanya. Kalau anda berminat, harganya RM145 sahaja. Percuma postage. Dan boleh dapatkan di kedai borong PTS ataupun di laman web bookcafe.com.my.
So saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih yang join live ni, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi esok 12 hingga 12.30 tengah hari bersama saya untuk perkongsian buku. Part ketiga, part terakhir untuk buku Hijrah Muslimah Milenial. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.